Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah selesai kita menjalani ujian-ujian Allah siang dan malam dalam bentuk tenaga dan harta, hari ini pada pagi yang mulia Allah Ta'ala menganugerah kepada kita hari seronok. Namun seronok kita dalam batasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang berhari raya sekalian, alhamdulillah, hari ini juga sunat bagi kita menjalinkan hubungan dengan Allah dan manusia. Sebelum kita berhubung dengan manusia, terlebih dahulu kita berhubung dengan Allah melalui solat sunnah Idul Fitri. Kemudian disunat bagi kita bersalam-salaman dan ambil kesempatan meminta maafan di atas dosa silap kita yang lepas. Dan kita harap Allah Ta'ala terima ibadah Idul Fitri kita pada pagi ini. Dan setelah itu sunat kita menziarah rumah kita, jiran kita. Bila kita balik daripada kota yang jauh, carilah sepupu sepepak sepabai kita, mak saudara kita, untuk mengukur silaturahim. Dan jangan lupa juga untuk cari yang telah mati, iaitu ziarah kubur. Mudah-mudahan peluang yang mulia mengisahkan kita tentang akhirat. Muslimin muslimah, sebelum kita mengenal solat Idul Fitri, sukacitanya mula sebut cara semaya gaya fitrah. Maknalah setahun sekali kita diberi peringatan. Caranya kita semaya 2 rakaat sebuah biasa, niatnya sahaja semaya sunat hari raya fitrah. Usalli sunnat Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunnah hari raya fitrah 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Selepas doa iftitah, kita takbir sebanyak 7 kali.
Dalam rakaat yang kedua kita takbir 5 kali. Di antara takbir sunat kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selang takbir yang 7 dan takbir yang 5 sunat kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Takbir 7 kali pada rakaat pertama. Bukan baca doa Allah maghfir lahu warhamhu, itu semaya jenazah. Takbir juga. Jadi baiklah, setelah selesai kita semaya raya, sunat kita memberi tumpuan dan perhatian kepada khutbah. Mudah-mudahan mendapat nasihat daripada khatib yang membaca khutbah hari ini. Untuk maklumat jemaahnya, khatib yang membaca khutbah hari ini ialah Ustaz Zamihan Muhammad Zain, dan imam yang menyembahyang solat Idul Fitri adalah saya sendiri Muhammad Sanusi. Dan bagi makmum yang duduk belakang boleh penuh lagi lah. Alhamdulillah tahun ini kita dapat masjid baru, selesa sakang lah dengan pertolongan Allah. Jadi kita penuh sah depan berapa sebelah perempuan pun berapak bahu ke bahu, jangan berapak sejadah. Sejadah itu sangat sore-sore, maka berapaklah bahu supaya boleh muat orang ramai. Kadang-kadang perempuan lebih ramai daripada lelaki. Hantu berapak panas sikit ekor anda datang. Kalau panas banyak kita pusing, insya-Allah tenang kita. Jadi untuk tidak melengahkan masa, marilah sama-sama kita berdiri untuk menunaikan solat Idul Fitri. InsyaAllah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلاة ربي وسلام عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين والتابعين الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi Syawal 1433 Hijriah ini Allah masih lagi sudi memberi bantuan saksi dan menyambungkan trek nyawa kita untuk itu. Bersyukurlah di atas kurniaan anugerah nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa terdiri dari kalangan hamba yang menenang budinya setiap masa dan ketika. Dan jemaah yang dirahmati Allah, kita juga bersyukur karena di pagi yang mulia lagi berkat ini masih lagi ada ruang dan peluang untuk kita memperhambakan diri kepada Allah. Sememangnya kita harus sedar bahawa hidup ini adalah satu perhambaan. Kita bukan menjadi hamba kepada Melayu, Cina, India, Bangla, Nepal, tetapi kita sebenarnya adalah dicipta untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk memperhambakan diri kepada liya'budun Allah, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, tidak berhajat kepada jasa kebaktian yang diluahkan oleh hamba-Nya. Tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan segala suruhan dan menjauhi larangannya adalah untuk kita
untuk kita mensistematikan hidup kita mencari kepentingan dunia tetapi tidak melupai kenikmatan akhirat yang eksklusif dan kekal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghi al-fasada fil ardh inna Allah la yuhibbul mufsidin." Maksudnya, cari berdasarkan kenikmatan dunia yang Allah kurniakan kepadamu, dan jangan kamu sesekali melupai nikmat-nikmat yang Allah peruntukkan sebagai bahagian kamu di muka bumi ini, dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang melakukan kerosakan di muka bumi. Ayat ini menjelaskan kita dua pengertian yang besar. Yang pertama, carilah kenikmatan dunia dengan penuh kesyukuran di dada. Ajaran yang kedua, menyelamatkan diri dari menjadi hamba yang kufur. Dan jemaah yang dirahmati Allah, kerana itu, walaupun kita kepenatan, keletihan, kelaparan, mengalami kedahagaan dan beribadat sepanjang malam, hingga kita dapat meraih berbagai bonus di bulan Ramadan, dan akhirnya kita merayakan dengan Syawal, semua itu tidak melemahkan semangat atau jati diri kita untuk melestarikan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kerana kita sadar setiap masa dan ketika kita tetap sebagai hamba. Justru pada hari ini, lupa relakanlah sedikit tentang status kita, tentang harta, tahta, kuasa, rupa, wanita dan glamour yang ada di tangan kita itu sebenarnya tidak sampai ke mana-mana. Tetapi keimanan dan ketakwaan itu yang menyampaikan kita kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari akhirat nanti tidak bermanfaat harta dan anak pinak kecuali mereka yang mendatangi Allah dengan jiwa yang sejahtera. Ulama tafsir menjelaskan yang dimaksudkan dengan jiwa sejahtera ialah dengan akidah yang mantap, dengan keimanan yang sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Sampai mana pun keimanan kamu tidak akan sempurna sehingga aku ini lebih kamu kasihi berbanding anak pinak kamu, ibu bapa kamu, dan manusia keseluruhan di sekitar hidupmu. Hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jelas memberi kita satu pengajaran yang amat berguna, bahawa kesempurnaan itu tidak akan dapat dicapai kecuali apabila kita mengutamakan kepentingan Allah dan Rasul daripada kepentingan hidup kita dalam semua sudut. Dan jemaah yang dirahmati Allah, kepentingan yang paling utama ialah kepentingan beriman dengan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dengan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman billahi wa rasulih." Thumma ay? Faqala as-salatu ala waqtiha. Thumma ay? Faqala birrul walidain. Thumma ay? Faqala al-jihad fi sabilillah. Rawahu al-Bukhari. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menanyakan baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah aktiviti hidup yang paling baik?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktiviti hidup yang paling baik adalah kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya." Kemudian apalagi wahai Rasulullah, aktiviti hidup yang paling baik adalah kamu menunaikan salat tepat pada waktunya. Kemudian apalagi wahai Rasulullah, aktiviti hidup yang paling baik adalah kamu berbakti kepada kedua ibu bapa. Kemudian apalagi wahai Rasulullah, aktiviti hidup yang paling baik ialah kamu berjihad di jalan Allah. Dan jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini mengingatkan kita tentang tanggungjawab setiap individu Muslim, yang mana kita mengaku beragama Islam. Di dalam hati kita patut ada nilai keimanan dan kita sempurnakan nilai keimanan itu. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang kepentingan manusia dan jin untuk mengenal Allah. Dan percaya apabila kita mengenal Allah, kita akan kenal kita perintah Allah, kita pula akan kenal larangan Allah,
ganjaran di sebalik kita perintah dan balasan di sebalik kedurhakaan kita kepada Allah. Justru di hari yang mulia dari berkat ini sama-samalah kita bermuhasabah. Apakah hidup kita ini merangkumi perkataan, perbuatan dan hati kita benar-benar disulami keimanan yang sempurna kepada Allah, ataupun perkataan, perbuatan dan keseluruhan hidup kita hanya menjadi kuda tunggangan hawa nafsu sahaja. Bila jemaah yang dirahmati Allah, zaman kita ini memperlihatkan manusia yang tidak mengenal Allah, justru dia tidak mengenal akan siapa dirinya. Benar tak? Apa yang diucapkan oleh Syekh Yahya Mu'az Ar-Razi, seorang wali Allah yang masyhur, beliau mengatakan, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang sesiapa yang kenal akan dirinya, dia pasti akan mengenal siapa Tuhannya. Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Hawil Kabir Al-Farab, beliau menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan kata-kata ini, barang sesiapa yang mengenal dirinya yang miskin, dia pasti akan mengenal Allah yang Maha Kaya. Barang sesiapa yang mengenal dirinya itu yang bakal binasa, dia pasti akan mengenal Allah yang Maha Kekal selama-lamanya. Dan barang sesiapa yang mengenal dirinya yang hina, dia pasti mengenal Tuhannya yang Maha Mulia. Dan barang sesiapa yang kenal akan dirinya tentang segala kekurangan dan kelemahan, dia pasti akan kenal Allahnya yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Dan jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, terbina bagi kita Masjid An-Naim, masjid yang serba indah ini. Ini semua hasil dari berkat dan kesungguhan jawatan kuasa masjid yang bertumbuh lumus pagi dan petang, mengembeling idea, menggerakkan tenaga, mengumpul dana untuk membangunkan masjid. Dan alhamdulillah, rumah Allah yang dibangunkan ini membolehkan kita segala ibadat kita. Taqabbalallahu minna wa minkum ta'at. Tidak jemaah yang dirahmati Allah, tugas mengimarahkan rumah Allah ini bukan terhenti setakat operasional yang dilakukan oleh jawatan kuasa masjid dan surau sahaja, tetapi ia merupakan tugas yang mulia bagi setiap individu Muslim, yang mana seseorang itu harus hatinya bertaut dengan masjid, kerana masjid itu adalah daripada syiar-syiar agama Allah yang mulia. Justru janganlah terikut dan bersifat bakir terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Anda sepatutnya tidak hadir untuk mengambil manfaat wujudan masjid semata-mata dengan melakukan ibadat, tetapi tanyakanlah berapa lagi perbelanjaan yang diperlukan, apa lagi kekurangan yang semestinya boleh kita sumbangkan bersama demi melihatnya syiar-syiar agama Allah ini terus mendapat sanjungan, terus mendapat bantuan dan kerjasama di antara kita. Malangnya pada hari ini surau dan masjid nampaknya berfungsi sebagai peminta sedekah, perayu derma kepada orang-orang Islam yang sedikit pun tidak mengambil berat soal-soal agamanya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kuasa pengusaha Masjid An-Naim kerana bertunggus lumus di atas perluasan, pembesaran ruangan masjid yang membolehkan kita melakukan ibadat dengan selesa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini kita melafazkan takbir kepada Allah sebagaimana yang disyariatkan kepada kita. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah pada hari raya kamu semua melafazkan takbir kepada Allah sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan berpuasa bulan Ramadan dan menyambut hari raya yang mulia, kita tertolong dari kalangan hamba-hamba Allah yang bersyukur. Lihatlah makanan kita, pakaian kita, sanak kesunyian, laungan-laungan takbir sudah tidak lagi dijadikan pengisian pada malam-malam hari hinggalah menuju ke pagi hari raya. Tetapi kita banyak membuat pengisian malam hari raya kita dengan membakar ketupat, membakar lemak, membakar biskut, sedangkan kita sendiri tak terperasan bahawasanya suatu hari nanti jika tersilap langkah dengan Islam, kita pasti dibakar dalam api neraka jahanam. Dan jemaah yang dirahmati Allah, dari mana datangnya mercu? Kalau tidak daripada kejahilan manusia, kesombongan manusia, dan sikap rakus manusia untuk menyambut hari raya
dengan membelakangi ayat-ayat Allah dan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Soal siapa yang menyusup mercun, itu satu perbuatan yang haram. Hasil daripada mercun, satu perbuatan yang haram. Bermain mercun adalah satu perbuatan yang haram. Justru dapatlah disimpulkan bahawa menyelundup mercun, hasil mercun, bermain mercun dan kesan mercun itu bukan sekadar haram kering, haram yang bersifat basah, tetapi hukumnya adalah haram jada. Jadi hukumnya haram yang bertambah-tambah daripada mulanya, pertengahannya dan akhirnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jiran tetangga, menantu mertua dan sahabat andai di sekeliling kita. Jika ada hutang-hutang yang masih bersisa, maka selesaikanlah dengan cara yang terbaik antara kita. Jika ada terlanjur kata, maka permoholah kemaafan dengan dada yang terbuka. Jika ada dendam kesumat yang masih lagi berbaki dalam pentas hati kita, maka selesaikanlah sebelum tiba masanya kita menutup mata, masuk ke dalam liang lahat dan kembali bertemu dengan Allah dengan jiwa yang sejahtera. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi sudurihim hajatan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka berdua menjadikan kamu sebagai hakim, sebagai pemutus terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada kerumitan, kegelisahan di dalam hati mereka terhadap apa yang kamu putuskan, bahkan mereka menerima dengan dada yang terbuka. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in umat Islam keseluruhannya dikatakan tidak beriman kepada Allah dan Rasul selagi mana mereka tidak menjadikan Allah dan Rasul sebagai pemutus terhadap apa yang mereka perselisihkan daripada kepentingan duniawi dan akhirat. Tidak jemaah yang dirahmati Allah, hari ini apa menyedihkan bila sebut sahaja soal hudud, ramai di kalangan kita yang bersaksi politik kepartian. Sebenarnya hudud bukan milik PAS ataupun milik UMNO ataupun milik PKR, bukan juga milik syarikat korporat atau konglomerat atau individu tertentu. Sebaliknya hudud adalah hukum Allah yang telah diputuskan oleh Allah dengan secara jelas melalui qat'i dilalah, yang mana sama ada kita faham ataupun tidak, miskin ataupun kaya, cantik ataupun bodoh, bandar ataupun desa, bangsawan ataupun kebanyakan manusia, harus menerima hukum ini seadanya sebagai manifestasi keimanan kita kepada Allah. Sedetik dua lagi kita akan menyambut kemerdekaan kali 55. Kita masih lagi utuh dengan kecintaan terhadap pengaruh kolonial, sehingga di bulan Ramadan ada di kalangan kita yang menjual roti John, padahal roti John itu tidak ada kait-mengait dengan Ramadan. Mengapa kita bangsa Melayu menjual roti John sedangkan John sendiri tidak pernah berpuasa? Sama ada John English, John Amerika atau John Eropah, John sendiri tidak pernah berpuasa. Apatah lagi John hendak menjual roti di bulan Ramadan yang mulia. Tetapi kita lihat contoh yang simpel saja. Mengapa orang Melayu terpaut dengan roti John, sedangkan John itu tak tahu siapa yang punya? Ini menunjukkan pada kita, walaupun berlalu episod penjajahan dan diberikan Inggris dan juga Jepun kembali kepada Inggris, tetapi jiwa kita masih tetap jiwa kolonial, jiwa yang menerima prinsip penjajahan secara mudah, tetapi amat sukar untuk melaksanakan perintah-perintah hukum yang bersifat qat'i daripada Allah. Raja-Raja Melayu alhamdulillah dilantik sebagai ketua agama dan adat istiadat negeri, tetapi bila timbul saja soal hudud, Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama membisu Muslim adalah ketua agama Islam dan adat istiadat negeri. Patutnya kamu lebih awal lagi membela ketuanan Islam, sama ada melalui perundangan, melalui kehakiman, melalui pengurusan, urus takbir yang cekap sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu ahadukum idza 'amila 'amalan ayyuskina." Sesungguhnya Allah amat menyukai seseorang kamu bila kamu melakukan sesuatu kerjaya, dilakukan dengan sepenuh ketekunan. Islam menekankan aspek politik, tetapi sekarang kualiti hukum agama Islam diperkotak-katikkan.
Yang pertama, kita masih diimbangi dengan undang-undang penjajahan. Musafir dalam Islam adalah jelas. Musafir yang dibenarkan syarak, syaratnya melepasi 2 marhalah. Bagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Dan musafir yang paling tepat sekali ialah musafir yang mana niatnya menepati tujuan syariah. Musafir olimpik tidak menepati tujuan syariah, tetapi adalah satu respek kepada Tuhan Zeus. Apakah ada Tuhan yang bernama Zeus? Soalnya apakah ada Tuhan yang bernama Zeus? Tidak ada Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan jantan, Tuhan betina, Tuhan kontan, Tuhan anaknya. Yang ada la mawjuda illallah. Teringatkah kita dengan kata-kata bilang ketika mana kita menyambut salat tarawih, subhanal malikul mawjud, sedarlah wahai manusia, maha suci Allah, Tuhan yang bersifat dengan wujud. Subhanal malikul mahmud, sedarlah wahai manusia, Allah itu Tuhan sebenar yang disembah. Subhanal malikul maksud, wahai manusia dan jin, sedarlah bahawasanya Allah lah yang menjadi matlamat hidup bagi segala makhluk. Untayan lafaz-lafaz ini sewajarnya menambahkan keilmuan di dada, memantapkan keimanan kita, dan sentiasa memberi momentum kepada kita untuk melakukan ibadat, mencelekkan mata hati untuk melihat akhirat. Tidak jemaah yang dirahmati Allah. Pada waktu yang mulia ini, ziarah kubur. Karena dengan berziarah kubur, kita mengingati mati. Hidup ini kita harus semula sahaja. Bagaimana kapas, kertas, kaca, besi, plastik, kita harus semula. Hidup manusia juga digital semula oleh Allah. Kita berbuka daripada tanah, bersahur daripada tanah, makan minum daripada tanah, pakai pakaian, kumpul harta benda semuanya daripada tanah. Tiba masanya dari tanah pulang ke tanah. Tiba masanya kita datang dari Allah dan pulang menuju Allah dengan falsafah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hari ini kita datang menziarah orang-orang tua, sahabat andai, jiran, tetangga, sanak keluarga kita. Tiba masanya satu hari nanti orang lain pasti akan menziarahi kita. Jadilah buatlah sedikit transformasi. Hidup dunia adalah sebagai pentas untuk menuju akhirat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'aisha 'aishul akhirah. Sesungguhnya hidup yang sebenar adalah hidup menuju akhirat. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawah. Innahu huwas sami'ul 'alim. ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kepada Allah dengan mengerjakan sebaik-baik segala kurahannya dan meninggalkan semua larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Di hari yang mulia lagi berkat ini, sama-samalah kita mengalurkan selawat sebagai tanda kecintaan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bila jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan puasa di bulan Ramadan dan Syawal yang kita sambut ini benar-benar menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang bersyukur, dan hamba Allah yang wujud menambah kebaikan yang besar pada diri kita. Kalau dulu di antara kita tidak menunaikan salat, dan alhamdulillah tunaikanlah salat di waktu dengan sempurna. Jangan hanya tuan-tuan datang hari ini mengerjakan salat sunat hari raya saja, tetapi bayangkan pada waktu zuhur dan asar dan maghrib nanti ramai di kalangan kita yang menunaikan salat sunat hari raya bertukar rupa menjadi hantu raya. Apa maksudnya hantu raya? Pandai makan, pandai minum, pandai bergaya, tetapi tidak pandai untuk tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru hati menyerah. Jangan kita menjadi hamba Allah yang bermuka-muka atau seperti talam dua muka. Kejam kita mengingati Allah, tetapi lama kelamaan kita melupakan diri kita kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dulu kita melaksanakan transaksi urus niaga yang haram,
Tiba masa di hari yang mulia untuk menjadi manusia yang mulia, pindahlah transaksi yang haram itu kepada pekerjaan yang halal. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, kullu lahmin nabata min harami fannar aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada hasil masa yang haram, maka neraka istimewa buatnya. Kita rasakan ketupat istimewa, rendang istimewa, mie bandung istimewa, nasi dagang istimewa, kek istimewa. Tetapi ada lagi yang lebih istimewa menanti kita, iaitu setiap daging tumbuh daripada benda yang haram, maka neraka istimewa untuk kita. Tidak jemaah yang dirahmati Allah. Kedalam bahawa hidup tidak menungkat lagi. Hidup bukan menjadi hamba pada tahta kuasa rupa wanita dan dilema. Tetapi hidup kita harus dibuka pintu hati dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirlah dalam majlis ilmu. Belilah kitab untuk kita mempelajari sukatan agama. Duduklah seketika bersama para alim ulama. Dengarlah pengajarannya. Terimalah nasihat mereka. Jika kamu masih buta, carilah orang untuk memimpin. Jika kamu masih jahil, carilah orang untuk belajar. Terimalah kata-kata para ustaz dan para alim ulama, supaya kata-kata itu dijadikan nasihat bimbingan untuk ajar yang baik, untuk kita membimbing diri, mengisafi diri, menambah baik nilai kehidupan dan berjalan menuju Allah. Bukankah hidup ini satu perjalanan? Andai kata tuan-tuan datang daripada rumah nanti, singgah ke masjid ini, lepas daripada khutbah ini, tuan-tuan pulang pula ke rumah nanti. Begitulah nisbahnya tuan-tuan. Kita datang daripada rahim ibu yang salah ila tariqi haqqi wa ila tariqi mustaqim. Allahumma suril Islam wal muslimin. Allahumma sur man nasara ad-din. Allahumma sur juyush al-muslimin wa asakir al-wahidin fi mashariki al-ard wa magharibiha ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika al-kafarata wal munafiqin والمشبهة والمجسمين. اللهم فرج جمعهم وبدد شملهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك يا عزيز يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم انصر الإخوان المسلمين في روهينيا وفي سوريا وفي فلسطين وفي شيشنيا وفي ماليزيا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا عزيز يا رحمن يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان. Ya Allah, ampunilah kami, kasihanilah kami, perteguhkanlah jejak langkah kami dalam mencapai keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, lanjutkanlah usia Sultan kami Sultan Muhammad kelima. Kau berikanlah ilham dan idea kepadanya untuk memimpin negeri Kelantan Darul Naim ini sebagai negeri yang dilimpahi kurnia dari rahmat-Mu ya Allah. Cahayakanlah hati-hati penduduk negeri ini dengan keimanan dan ketakwaan, tunduk dan patuh dalam melaksanakan titah perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu setiap ketika dan masa. Jauhkanlah negeri kami daripada belenggu maksiat. Mudah-mudahan negeri ini bertambah makmur dan barakah. Jauhkanlah kami daripada wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan, huru-hara dan kekacauan. Mudah-mudahan dengan nikmat yang demikian kami sentiasa teruja dengan kenikmatan daripada-Mu. Kami sentiasa mudah untuk memperhambakan diri kepada-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum fashkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
Betul? Ke salur dulu. Lagi dulu.